Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita membicarakan mengenai peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di kota Madinah. Maka dikatakan bahawa selama Nabi berada di Madinah 16 bulan, Nabi bersembahyang menghadap ke Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa, sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendaklah kamu menghadapnya ke Masjidil Haram. Sampai sekarang hari ini kita sembahyang kiblat kita ke Masjidil Haram. Zahir menghadap ke Kaabah, hakikatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berlaku pada lebih kurang dalam tahun yang kedua. Tahun yang kedua Nabi berada di kota Madinah. Kemudian bila sampai saja bulan Ramadan, Allah Ta'ala padukan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipadukan kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebab puasanya itu. Dan dikatakan bahawa puasa itu dilakukan di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Di bulan Ramadan lah bulan yang dipadukan berpuasa padanya dan diturunkan Al-Quran yang membawa petunjuk, yang memberi petunjuk, yang menerangkan pada petunjuk, yang membezakan di antara hak dan juga batil. Lalulah dikatakan bahawa selepas daripada berpuasa, Allah Ta'ala menyuruh pula mengeluarkan zakat. Itu juga pada tahun yang kedua Hijrah. Maknanya zakat masa duduk di kota Mekah tak ada lagi diwajibkan. Sampai ke kota Madinah pun belum lagi, sehinggalah pada tahun yang kedua maka diwajibkan zakat. Zakat tadi hendaklah dikeluarkan supaya seseorang tadi dapat membersihkan hatinya dan hartanya. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedikit daripada harta mereka sebagai sedekah yang wajib untuk menyucikan hatinya dan hartanya. Jadi bila dia ini infak, maka disucikan hatinya. Yang rasa sayang pada harta, jadi hilang rasa sayang, pemurah, dan juga dapat membersihkan hartanya. Kerana sesungguhnya di dalam hartanya ada harta hak orang lain, maka dibahagikannya. Maka pada tahun yang kedua Hijrah, zakat harta diwajibkan. Dan inilah satu-satu sistem yang memberi peluang kepada orang fakir miskin untuk mendapatkan bahagiannya daripada harta orang-orang kaya, tanpa mendatangkan kemudaratan kepada mereka, yakni kepada orang kaya. Maknanya kalau dia keluar zakat tidak jejas daripada kekayaan dia, tidak akan membawa kepada hilang kekayaan dengan sebab bayar zakat. Maka Allah Ta'ala minta hanya sedikit sahaja daripada harta yang ia ada untuk ia mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka mempunyai duit, sebagai contoh sebanyak 20 dinar atau 20 dirham ataupun lebih yang cukup haulnya, maka zakat pun kena bayar. Maknanya 2.5%, maka wajib dikeluarkan. Dan apabila kambing, dia ada kambing, keluarkan dia. Ada lembu, unta hendaklah ada dalam 5 ekor sebagai contoh untuk keluar satu kambing, dan 30 ekor lembu. Ataupun dengan arti kata
bila sahaja dia ada binatang ternakan, maka wajiblah dikeluarkan mengikut kadarnya. Maka mulanya zakat harta, zakat fitrah bagi. Kemudian Allah Ta'ala suruh pula zakat harta yang dia ada. Kemudian disuruh juga zakat binatang ternakan. Kemudian disuruh lagi zakat hasil tanaman. Maka demikianlah disuruh zakat. Maka zakat tersebut hendaklah dikutip oleh pemerintah dan dibahagikan kepada mereka yang layak. Maka pemerintah tadi setelah dapat duit zakat, pemerintah tadi hendaklah beri kepada mereka yang layak, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masaki wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu ataupun sedekah itu hanya untuk orang fakir. Maka maksud sedekah itu adalah untuk orang fakir, yakni zakat. Maka zakat ini dipanggil sedekah, tetapi dipanggil sedekah yang wajib. Ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Sedekah sunat umpama beri hadiah ke orang, ataupun kita membelanjakan pada jalan Allah dalam harta wakaf, itu sedekah yang wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasil sadaqatin jariyatin." Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya kecuali yang pertama sedekah. Jadi sedekah di situ adalah harta-harta yang diwakafkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil hak wajib juga, hak sunat, beri hadiah, sedekah dan seumpamanya. Ada pun yang wajib, yang pertama yakni memberi nafkah kepada ahli keluarga. Ini juga wajib sebenarnya, sedekah juga, tapi sedekah yang wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, maka kamu belanjakan dia. Maka bila dapat harta, bagi kepada anak isteri. Jangan tak bagi pada isteri, jangan tak bagi pada anak-anak. Bila kita ada kemampuan untuk dia memberi pakaian, makanan, tempat tinggal yang baik-baik dan seumpama dengannya. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sedekah yang wajib. Maka sedekah yang wajib itu yakni zakat. Maka untuk orang fakir, fuqara, bagi orang fakir. Orang fakir ini kalaulah dia memerlukan RM10 satu hari, dia hanya dapat RM3, RM4, RM5 ke bawah, gitulah maknanya. Maka ini digolongkan sebagai seorang yang fakir. Yang kedua, miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kalau orang miskin itu dia perlukan RM10, tapi dia dapat RM7, RM8, RM6, itu masih lagi miskin. Kerana perlunya RM10 tapi tak cukup, hanya dapat 8, 7 dan seumpamanya. Maka ini miskin, maka dia perlu juga dapat bahagian dia, bahagian zakat tadi. Wal amilina 'alaiha, dan amil-amil yang bekerja pada zakat tadi, yakni amil orang yang telah ditugaskan ia untuk mengutip zakat. Diceritakan di zaman Nabi SAW yang tercatat di dalam hadis riwayat Tirmizi, menceritakan bahawa bila mana saja Nabi suruh kutip zakat, Nabi perintahkan sahabat, Nabi pilih sahabat-sahabat yang tertentu untuk mengutip zakat. Maka sahabat ini kutip zakat. Bila sudah kutip zakat sebagaimana amanah Rasulullah kepadanya, dia kutip. Habis dia kutip, dia pun bagi serah pada Rasulullah. Lalu dia pun kata, "Ya Rasulullah, ini bahagian zakat yang saya kutip, ini bahagian dia. Tetapi orang ni orang bagi hadiah saya, orang bagi hadiah pada saya." Lalu Nabi mengatakan tidak sewajarnya orang yang sudah diberi kutipan, sudah mengambil kutipan zakat tadi, mengambil hadiah daripada orang yang memberi zakat tadi. Kerana sesungguhnya bahagian orang yang tolong kutip zakat tadi sudah ada bahagian dia. Maka Nabi larang sahabat Nabi ambil hadiah daripada hasil daripada orang yang bayar zakat. Kalau andai kata orang itu kata, saya zakat saya nak patutnya RM10 seorang, contoh keluarganya ada anaknya ada 8, dia ada isteri seorang saja, cuma dia 10 orang, bayar RM100. RM100 sepatutnya. Kata ambil RM100, tapi saya rasa saya nak bayar 200 lah, bayar 200. Maka 200 ini dibagi bahagian tadi zakat yang lebih tadi. Dia tak perlu, dia kata bagi awak 100 je, 100 ni saya masuk dalam kocek saya. Maka Nabi larang perbuatan macam itu.
Maka dikatakan bahawa apabila sahaja dia ini ditugaskan membayar zakat, menerima zakat, maka dia pun ada bahagiannya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan juga orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hati mereka. Orang-orang yang dijinakkan hati mereka siapa? Orang-orang kafir yang tidak beriman tetapi dia masuk Islam, maka diberi zakat untuknya supaya dia ini rasa suka dengan Islam dan dijinak-jinakkan hatinya agar hatinya terpaut dengan Islam tadi. Tapi berdasarkan ayat ini bukan kepada orang kafir, bagi pada orang Islam. Orang yang tidak beriman dia baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, maka diberikan padanya. Hanya ada satu pandangan ulama yang pernah saya baca, saya lupa dah pandangan ulama mana, ia mengatakan begini: seandainya kamu benar-benar yakin dengan kamu bayar zakat dia masuk Islam, seperti dia berjanji, bersumpah, kalau kamu bayar zakat pada saya masuk Islam, sebagai contoh, maka ada ulama membenarkannya. Tetapi kebanyakan ulama tidak membenarkan memberi zakat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang dimasukkan mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya, yakni orang yang baru masuk Islam, nak jinakkan hatinya dengan Islam. Boleh jadi bila dia masuk Islam, dia perlukan kewangan untuk menyara kehidupan dia, untuk berniaga dan sebagainya, maka diberi bahagian zakat kepadanya. Wa fi riqab, dan juga kepada orang-orang yang di bawah tanggungan, yakni hamba-hamba. Maka hamba ini maka yang dimasukkan ini, hamba di sini adalah hamba mukatab. Dia ada banyak bahagian hamba, tapi kita tak jelaslah panjang-panjang bahagian hamba. Hanya saya nak ambil satu. Ada satu jenis hamba, hamba mukatab nama dia. Minka alik terba mukatab. Hamba mukatab ini adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya. Tuan dia kata apa? Kamu kena bekerja untuk saya, maka kamu carilah harta, dan harta yang kamu kerja tu kena beri pada saya. Bila cukup bahagian-bahagian macam ni, maka kamu merdeka. Maka contohnya hamba itu mahu berapa? 10,000 lah contoh. Contoh saja ni, 10,000. Maka kamu bekerja, setiap gaji kamu itu semua kena beri pada saya. Maka dalam Islam, orang yang jadi tuan itu kena bagi makan kepada hamba tadi. Maka bagi yang makan minum, okey, sempat tinggal saya sediakan. Kamu pergi bekerja, semua gaji awak kena bagi pada saya. Apabila tuan dia mahu 10,000, maka bila habis 10,000 tadi, maka dengan sendiri dia merdeka. Itu dipanggil hamba mukatab. Maka hamba mukatab ini mengikut pandangan ulama, ia boleh terima zakat. Maka dia ambil pun zakat, ia cukupkan, maknanya dia dapatlah zakat. Jadi bila dapat duit zakat, mana tahu dengan zakat itu cukup, maka boleh dibayar dan dilepaskan dia daripada kehambaan tadi menjadi orang merdeka. Maka hamba di sini wa fi riqab adalah hamba mukatab. Wal gharimina fi sabilillah, dan juga orang yang berhutang, dan orang yang berhutang. Baik berhutang, hutang ini ada 3. Yang pertama dia panggil hutang hajah, hutang keperluan. Apa hutang keperluan ini? Hutang keperluan ini maknanya kita ini memerlukan, maknanya memerlukan sesuatu untuk keperluan kita, lalu kita berhutang. Seperti apa? Seperti kita berhutang kenderaan ini dipanggil hajah, keperluan. Tapi kalau tak ada kenderaan, mati dah kita. Tak mati pun. Tak ada lagi orang tak ada kereta, mati. Orang tak ada tu. Maka dia berhutang untuk keperluan dia. Berhutang untuk beli kenderaan, berhutang untuk membeli rumah. Tapi kalau dia tak berhutang beli rumah, dia boleh sewa rumah. Dia boleh sewa rumah, dia boleh mendapatkan dia. Maka itu keperluan. Yang pertama dia panggil hutang hajah, hutang keperluan dia. Yang kedua ini kita letak hutang darurah, yakni hutang yang terpaksa dia berhutang. Kalau dia tidak berhutang, boleh membawa kepada mati mungkinlah, ataupun tak mati pun sakit, seperti kesakitan yang bersangatan. Jadi satu hari ada seorang hamba Allah, dia datang, dia kata isterinya sakit, dan sakit perlu pembedahan yang banyak harta benda, mana berpuluh-puluh ribu, dan isterinya memang dalam keadaan bahaya. Kalau tidak membedah, memang keadaan agak kritikal.
Jadi macam mana pandangan ni? Nak cari, nak minta siapa nak bagi, kemudian dia pun nak jaga kok. Dia kerja bukan tidak kerja, dia juga pegawai besar juga, pegawai juga, dia pun sudah ada kenderaan. Saya nak minta-minta gitu dia rasa segan. Mana beritahu pada dia yang afdal daripada kita meminta, daripada kita berhutang, kita berhutang. Kemudian ini melibatkan nyawa. Mungkin bukan nyawa kita, tapi nyawa isteri kita, takkan kita nak biarkan. Maka berhutanglah. Tapi ingatlah, kita berhutang bukan kita nak berhutang. Kita berhutang ni kerana terpaksa. Minta doa dengan Allah Ta'ala, maka dia pergilah berhutang. Saya tak tahu dia berhutang ke mana pun. Dia pergi hutang. Selang beberapa lama jumpa, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, isteri saya sudah sihat. Maknanya sudah sihat dan pembedahan itu berjaya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu bahawa hutang yang kedua itu hutang darurat, dengan arti kata kalau dia tidak berhutang memberi mudarat kepada dirinya, seperti sakit maka dia berhutang untuk obat, ataupun makan, dia tidak ada makanan maka dia perlu berhutang untuk mendapatkan makanan dia. Maka ini hutang darurat. Maka hutang darurat ini dikatakan bahawa sesiapa yang dia berhutang, nanti Allah Ta'ala bayar hutang untuknya kalau dia mati tak sempat bayar hutang. Ini hutang macam mana? Hutang darurat sangat, terpaksa berhutang, maka Allah Ta'ala akan bayar. Allah Ta'ala bayar macam mana? Allah Ta'ala akan jadikan orang yang memberi hutang kepadanya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau orang itu ada niat nak bayar, dia tak mampu nak bayar. Tapi yang dilarang adalah apabila seseorang itu berhutang lalu dia niat memang tangguh bayar hutang. Itu memang tidak boleh. Jadi jaga-jaga, jauhkan diri kita daripada berhutang. Yang ketiga, hutang dipanggil hutang rufahiyah, hutang bermewah-mewah. Hutang bermewah-mewah ni dengan arti kata ini contoh sahaja ni, contoh sahaja. Maknanya kita sudah ada satu buah kereta, dua buah kereta, tapi bila orang tengok orang pakai Porsche 2 juta, orang pakai Lamborghini 1.5 juta, rasa nak pakai juga. Maknanya lalu dia pakai lah. Maka diceritakan bahawa itu ada seorang memang dia kaya. Lalu dia beritahu saya, dia kata saya nak pakai Lamborghini. Harganya biasa aja. Berapa? 1.5 juta. 1.5 juta rupiah ke? Bukan rupiah Malaysia lah. 1.5 juta. Jadi dia sudah tanya pada orang-orang lain, ustaz-ustaz lain, mengatakan tidak jadi masalah. Sebab yang pertama, saya ada duit, memang saya tak ambil duit orang. Memang hak dia, dan duit dia saya kata saya berniaga. Jadi duit tu halal, tak salah dia nak pakai kereta tu. Saya kata yelah, dari segi hukum tidak salah, tetapi dari segi kita ni mampu ke nak jaga hati kita? Maknanya, maka saya kata pandangan saya tak bayarlah. Kalau 1.5 juta itu ditolong orang yang susah, pakai miskin, Allah banyak pahalanya. Banyak pahala. Sedangkan kalau kita pergi kat garaj kereta je tak banyak ni. Saya kira-kira dalam 8 buah kereta je. Kereta je. Anak kunci tukar, anak saya nak ambil. Nak pakai lagi. Maka jangan berhutang berbahaya. Jangan. Hutang bermewah-mewah ini nanti dibimbangi bila mati dalam keadaan tidak sempat membayar hutang, itu bahaya. Ingat, bila orang itu ada hutang, dia itu dalam keadaan mati, hutang dia tak bayar, bimbang, takut dia punya amalan tidak terangkat. Hatta orang yang berjihad fisabilillah, kalau dia ada hutang pun nanti tak dapat fadilat fisabilillah. Maka kita cuba jauhkan diri daripada hutang. Hutang macam mana yang boleh zakat ini? Hutang kerana Allah. Hutang ini melibatkan agama Allah Ta'ala. Saya bertanya seorang ulama, Syekh Umar Khatib, dia seorang ahli fiqh. Saya bertanya pada dia, hutang yang macam mana boleh bayar zakat? Dia pun kata, contohnya ustaz, dia kata saya, contohnya ustaz ini nak buat satu madrasah. Maka ustaz beli tanah, ustaz pun berhutang dengan orang beli tanah, berhutang dengan orang buat bangunan, maka ustaz terima zakat bayar hutang. Maknanya, kerana apa? Kerana itu ustaz buat atas jalan agama, kata dia. Ini perbualan saya dengan Syekh Umar Khatib, ulama daripada Yaman. Macam mana saya tanya contoh seorang yang berhutang boleh terima zakat?
Adapun hutang rupiah tidak boleh terima zakat. Maknanya begitu juga dengan hutang hajah pun tidak boleh terima zakat. Tetapi kalau hutang itu yang melibatkan agama, maka boleh seseorang tadi menerima zakat kerana kepentingan agama yang bukan melibatkan pribadi. Adapun kalau saya berhutang buat rumah saya, patut orang nak bayar zakat, saya terima atas zakat atas nama hutang, itu tidak dibenarkan sama sekali. Hendaklah pada jalan agama Allah Ta'ala. Sudah cantik elok syariat Allah Ta'ala tadi untuk membantu orang-orang yang layak menerima zakat. Lalu dikatakan bahawa wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang pada jalan Allah. Berjuang pada jalan Allah dalam ayat ini, Imam Syafi'i kita orang yang perang fi sabilillah. Orang yang berperang fi sabilillah yang terdiri daripada askar-askar, yang mana askar itu askar sukarelawan, bukan paksa rela, bukan. Maknanya sukarela. Dia ini tidak ada bayaran mana-mana, dia jadi askar mempertahankan negara, maka ada zakat boleh. Ini pandangan mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Maka fisabilillah dia hanya merujuk kepada orang yang perang fisabilillah sahaja. Maknanya kadang-kadang bila dia berperang sukarelawan, dia tak ada fikir dah nak dapat harta daripada kerajaan, dia pergi berperang. Jadi suasana perang ini, baru ini saya pergi ke Yaman, maka nak balik hari Selasa, pergi dekat airport tidak ada kapal terbang. Hubungi cakap, dia kata rasa-rasa tak ada terus dah kapal terbang, tidak ada. Maka terpaksalah tunda balik semula. Tak tahu bila pula boleh balik. Akhir kali berbincang-bincang, katanya ada satu kapal terbang di Mukalla. Jadi perjalanan itu daripada tempat kita ke sana lebih kurang 6 jam naik kenderaan. Nak ke Sabah ni tahan mo di askar. Kena tahan Sabah. Naik kapal terbang. Itulah kapal terbang yang terakhir lepas daripada Yaman. Lepas tu tak ada. Kalau tidak, kuliah-kuliah ni pun tak ada biasanya. Lalu dalam keadaan macam tu, naik kapal terbang. Naik kapal terbang di Mukalla, tengok sunyi, tak ada orang ramai. Rupanya itu je satu kapal terbang yang ada untuk orang nak naik tu je. Dan saya dipahamkan, wallahu alam, saya dipahamkan kapal terbang yang saya naik itulah kapal terbang yang terakhir keluar daripada negara Yaman. Itu tak ada. Selang beberapa lama dengar cerita lapangan terbang itu sudah dibom. Jadi alhamdulillah selamat. Itu sebab itu ada kuliah malam ni. Jadi nak beritahu bahawa suasana bila kita ada di sana, kita tengok masya-Allah dekat lapangan terbang tu sudah ada kereta kebal, dah ada, dah nampak dah. Maknanya senjata-senjata. Mari berasa macam duduk tengah perang saja. Baru tengok senjata berasa macam perang dah. Belum lagi tengok nembak. Kalau tengok nembak, saya tembak lagi dulu kali. Jadi dikatakan bahawa apabila saja sebut fisabilillah mesti merujuk kepada orang yang berperang fisabilillah sahaja. Namun sekarang ulama meluaskan lagi pandangan dari segi fiqh, mengatakan bahawa fisabilillah itu bukan sahaja merujuk kepada orang yang berperang, tetapi merujuk juga kepada orang yang berjihad pada jalan Allah melalui ilmu. Selalulah ulama fiqh meluaskan lagi pandangan fisabilillah, mengatakan bahawa termasuk juga orang yang boleh menerima zakat fisabilillah orang yang belajar ilmu agama Allah Ta'ala seperti bidang syariah, usuluddin, hadis, hafal Quran dan sebagainya, maka dia layak terima zakat atas dasar fisabilillah. Ini pandangan fiqh ashab daripada mazhab kita Syafi'i juga yang meluaskan pandangan ini. Dan pandangan ini juga didatangkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitab dia, mengatakan bahawa masuk fisabilillah itu bukan sekadar orang yang berperang sahaja, tetapi orang yang belajar ilmu. Kerana ada ulama mengatakan bahawa dakwat panel penulis, dakwat ulama yang menulis kitab itu lebih afdal daripada darah mati syahid. Ini ada kata-kata ulama. Lalu dihuraikan lagi, boleh bagi orang yang fisabilillah pada jalan Allah Ta'ala, dia mengajar dengan arti kata dia tidak ada sumber mana-mana, maka dia ambil atas jalan fisabilillah. Wabni sabil, dan juga orang yang terputus perjalanannya. Wabni sabil maknanya anak jalan. Maksud anak jalan di situ adalah orang yang musafir yang putus perjalanan dia.
Jadi boleh jadi dia musafir sana kemudian kehabisan duit, lalulah dia nak balik ke negara dia ataupun nak teruskan perjalanan dia, maka nak terima zakat atas nama wabni sabir, maka dia pun dibolehkan. Ini adalah ketetapan Allah, faridatan minallah, kewajipan daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila Allah Ta'ala wajibkan bayar zakat, semua orang kena bayar zakat, orang yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang ada kelayakan. Maka terima zakat, bayar zakat itu wajib bagi orang yang layak keluar zakat. Dan orang yang terima zakat, orang yang termasuk dalam asnaf fisabilillah, asnaf fakir miskin, dan yang sedia kita sebut tadi 8 golongan tadi, mereka ini adalah golongan yang layak menerima zakat. Lalu diceritakan bahawa, saya pernah cerita di masjid ini dalam kitab Tanbihul Qulub dahulu, menceritakan kisah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Sa'labah, dalam kitab Tanbihul Qulub yang dikarang oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Saya tidak tahu ada kata cerita ini tidak benar, tapi saya bersangka baik dengan Ibn Athaillah, dia orang ulama besar. Ia menceritakan kisah ini, mengatakan bahawa sahabat Nabi yang bernama Sa'labah ini, dia dulu fakir, miskin. Bila Nabi doakan dia menjadi kaya raya. Bila dia menjadi kaya raya, akhirnya bila turun ayat suruh bayar zakat, dia tak mau bayar zakat. Katanya bukan dia tidak mau, dia tangguh je. Kayak giah, tengok kalau masih nak bayar, kita bayar, tengok fikir lagi. Jadi dalam keadaan macam itu, dia tidak bayar zakat, orang lain bayar zakat. Akhirnya bila zakat itu diserahkan kepada Nabi SAW, Nabi sangka ini zakat Sa'labah. Orang kata bukan zakat Sa'labah, Sa'labah tak bayar lagi. Dia tengah mikir nak bayar ke tambah tau. Maknanya akhirnya Nabi doa binasihkan harta dia. Akhirnya zakatnya tidak diterima oleh Allah. Dia nak bayar zakat zaman Nabi, lepas pada itu dia menyesal nak bayar zakat, Nabi tidak terima. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak terima, zaman Sayyidina Osman pun tidak terima, zaman Sayyidina Umar pun tak terima, zaman Sayyidina Osman pun tidak terima. Dia wafat di zaman Sayyidina Osman Ibn Affan dalam keadaan zakatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan para sahabat pun tak terima. Namun ingat, kaedah kita nak beritahu kaedah. Bila mana cerita ini berkaitan dengan cerita sahabat, kita dilarang mencela sahabat. Tak boleh. Macam mana tahu walaupun ceritanya begitu? Sehingga ada mengatakan sahabat ini Sa'labah dia adalah ahli Badar. Ada pendapat mengatakan dia ahli Badar. Bila ahli Badar, dia buat salah macam mana pun Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Hanya nak beritahu bahawa di antara harta yang Allah Ta'ala marah kepada sang hamba tadi, bila Allah Ta'ala beri harta kepadanya, dia tidak mau membayar zakat. Jadi kalau boleh, siapa yang ada harta, ada kemampuan, bayar zakat, kerana ini kewajipan. Dan zakat ini bila? Pada tahun yang kedua hijrah, Nabi SAW berada di kota Madinah. Maka mereka yang cerdik dan berakal serta tidak terpengaruh dengan fahaman perkauman yang sempit, apabila pertama kali melihat sistem ini yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang-orang kaya, akan mengiktiraf bahawa ia mampu mengurangkan kesusahan yang dihadapi oleh orang fakir. Maka zakat ini maknanya dia adalah satu sistem yang dapat menolong orang fakir dan juga dapat membersihkan hati orang-orang kaya. Sebab tu zaman Nabi, kaya miskin mereka sama je, gaul saja. Orang kaya beribadat, orang miskin beribadat. Nabi beritahu dah, orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang hebat? Siapakah orang yang hebat? Orang yang sembahyang dengan Nabi, orang yang duduk bersama dengan Nabi, orang yang jaga sembahyang, orang yang jaga hati. Ini Nabi, maknanya orang yang bersama dengan Nabi. Maka tak kira kaya miskin, mereka bersama sembahyang dengan Nabi. Hanya yang kaya tolong orang miskin. Orang miskin zaman Nabi, mereka itu bersifat ta'afuf. Yahsabuhumul jahilu awniya minat ta'afuf. Menyangka orang tidak tahu mereka itu kaya kerana sifat ifah. Apa makna sifat ifah? Maknanya masa zaman Nabi, orang-orang pakai miskin, dia tak tunjuk dia pakai miskin. Kalau dia pakai miskin pun, dia tak akan minta dengan orang kaya. Abu Hurairah ni miskin, sampai satu hari dia bergelepar, kata-kata kenapa dia jatuh atas tanah ni, bergerak-gerak tubuh dia. Orang kata
kata Abu Hurairah ni kena sawal pasangnya. Bila dia sihat sikit, dia beritahu sebenarnya bukan kena sawal, aku lapar sangat hari tu. Begitu sekali minta dengan orang kaya tidak. Maka orang kaya zaman Nabi ini sangat pemurah. Tak, kalau dapat tahu sahabat susah, bantu-bantu. Hanya sahabat yang fakir tu tidak tunjuk dia ini memerlukan kepada orang kaya. Kerana Nabi SAW kan bersabda, ada beritahu pada sahabat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud pada dunia, jangan tamak dengan dunia, jangan letak dunia dalam hati, Allah Taala kasih kepada kamu. Izhad fi aidin nas, kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, yuhibbukan nas, manusia akan kasih kepada kamu. Maka dikatakan bahawa dengan zakat ini dapat membantu golongan fakir miskin, dapat membantu orang-orang yang susah. Maka kesusahan inilah yang menyebabkan golongan fakir yang terdapat di dalam kebanyakan bangsa bertindak menentang sistem yang diamalkan oleh negara mereka sendiri dan mencipta prinsip-prinsip yang memusnahkan pembangunan dan menggugat keamanan sebagaimana yang dilakukan oleh golongan sosialis dan selain mereka. Ini pandangan pengarang saja. Ini tidak termasuk dalam apa yang kita cerita tentang sirah Nabi ini ialah golongan-golongan fakir miskin ini, mereka itu merasa bersyukur dapat bantuan daripada orang-orang yang kaya. Apa Islam membawa apa? Islam membawa perdamaian dan menolong orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong orang. Tidak sebagaimana yang dibawa oleh selain daripada Islam. Dia membawa sistem kapitalis. Maknanya sistem apa? Menindah yang kaya, kau tindah-tindah orang miskin. Dalam Islam, yang kaya bantu orang miskin. Ingat, mendapat keberkatan pada negara ini dengan 4. Yang pertama dengan pemimpin yang adil, yang kedua dengan orang kaya yang dermawan, yang ketiga dengan orang-orang fakir, orang-orang fakir ataupun miskin yang sabar, yang banyak berdoa, yang keempat dengan ulama-ulama yang ikhlas. Kalau ada 4 ini, pemimpin adil, ulama yang ikhlas, orang kaya yang dermawan, orang fakir yang sabar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakat minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi tadi, 4 golongan tadi yang beriman, bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala turunkan keberkatan di langit dan juga di bumi. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala datangkan pada tahun yang kedua hijrah, maka diwajibkan keluar zakat. Maka sahabat-sahabat yang lain pun keluar zakat. Mereka keluar zakat membantu orang-orang fakir yang miskin. Bila ada zakat lalu dibagikan. Zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat terlalu banyak. Terlalu banyak orang berada di zaman Umar bin Abdul Aziz, duk kira amalan-amalan yang dibuat. Kalau baca Quran seminggu sekali khatam tu rasa malu je. Orang lain seminggu 2 kali, 3 kali. Kita seminggu sekali bangga dulu. Maknanya zaman dia itu zaman orang banyak zikir, banyak baca Quran, banyak tolong orang dan sebagainya. Sehingga dikatakan, Nabi sebut akan berlaku satu masa orang-orang kaya pergi rumah orang, ambil duit, tolong orang ambil duit saya nak infak. Apa begitu sekali? Kata sang fakir, saya ada dah tadi orang pergi padang dah, rambut dah banyak-banyak cukup dah. Zaman dia lah, zaman kita kau ramai mari beri gitu, kau bagus. Lalu dalam keadaan macam itu, terpaksa orang kaya pergi ke rumah ke rumah orang kaya pergi untuk apa? Untuk bagi infak fisabilillah. Dan bukan semua orang terima. Jadi masa zaman Umar bin Abdul Aziz, lalulah tengok duit zakat banyak. Umar bin Abdul Aziz marah, macam mana duit zakat banyak ni? Sebab apa? Ni kan zakat banyak kan, boleh jadi tidak bagi kepada orang-orang yang layak. Jadi oleh kerana duit zakat banyak, tidak mau disimpan-simpan, nak bayar bagi habis, maka Umar bin Abdul Aziz perintahkan supaya cari orang-orang fakir miskin, bagi zakat pada dia. Marah dia, suruh bagi zakat. Orang pun cek Umar bin Abdul Aziz layak terima zakat. Dia yang layak terima zakat rupanya. Macam mana seorang khalifah layak terima zakat? Hidup dia zuhud. Maknanya zuhud, betul-betul zuhud. Rupa-rupanya orang kata dia yang layak terima zakat. Sebenarnya bukan duit banyak ini bukan tak bagi pada orang yang layak. Masalahnya payah dia orang-orang fakir miskin ni tambah. Maknanya sudah dibagi, kemudian tambah kadang-kadang yang perlu saja.
Akhirnya Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan orang layak, orang pun pujuk dia, ambil dah. Oh, cukuplah, dia pun tidak mahu, sekadar yang perlu saja. Bahkan dia mengatakan kalau pemimpin itu miskin, insya-Allah rakyat kaya. Maknanya, jadi sebaliknya dibimbang kalau pemimpin kaya takut rakyat miskin. Lalu dikatakan bahawa akhirnya zakat-zakat diagih-agihkan. Allah Taala sebut alladzina immakkannahu fil ard aqamus salat wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dijadikan pemerintah di atas muka dunia, apa yang disuruh? Suruh yang pertama, suruh sembahyang. Maknanya kalau suruh sembahyang, masjid-masjid makmum ramai pergi sembahyang, wa atuz zakat, ramai orang keluar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa nahaw 'anil munkar, cegah daripada perkara munkar. Ini tugas yang dilakukan oleh pemimpin tadi, maka menyebabkan bumi menjadi makmur subur, yang menyebabkan Allah Taala memberi kebaikan. Insya-Allah kita sambung sikit mengenai peperangan Badar. Perang Badar ini panjang sebenarnya. Tapi kita baca sedikit setakat mana yang mampu dengan masa yang ada ini. Tidak beberapa lama selepas peristiwa Rasulullah SAW keluar untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang besar yang menuju ke Syam, tetapi tidak berjaya. Nabi ketika berada di kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi dengar ada rombongan daripada Mekah nak pergi ke Syam. Kalau nak pergi ke Syam mesti lalu kota Madinah. Jadi bila lalu kota Madinah, Nabi bercadang kalau boleh nak sekat rombongan tadi. Apa Nabi nak sekat rombongan tadi? Apa salah? Inilah buat musyrikin Mekah yang merampas harta-harta orang Islam. Nabi kan orang yang sukakan kebaikan, perdamaian. Maka begitulah nak sekat. Jadi ketika sekat tadi, nak sekat, terlepas rombongan tadi, terlepas. Nabi pergi tengok pasukan tadi sudah terlepas pergi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa cuba mendapatkan berita mengenai kepulangan mereka. Mereka pergi ke mana? Ke negara Syam, bawa barang-barang dagangan. Katanya barang-barang yang diambil itu adalah barang-barang yang dirampas daripada orang Islam yang berhijrah ke kota Madinah. Jadi bila berhijrah, jadi perabot-perabot tak bawa lah, barang-barang tak bawa lah, jadi pergi sana, jadi harta-harta orang Islam dirampas. Jadi sudah dia ambil barang-barang orang. Jadi bila sahaja sahabat dapat tahu rombongan Mekah nak datang, dia mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mendapat tahu ada rombongan daripada Mekah akan pergi ke Syam dan dia akan lalu ke kota Madinah. Dan kami tahu ya Rasulullah, kamu ini tidak suka kepada peperangan dan pemusuhan, tetapi kami hanya mahu menuntut hak kami sahaja. Lalu Nabi kata, kalau begitu, maka kalau datang rombongan itu, maka kamu tahan, kamu sekat rombongan tadi, ambillah hak-hak bahagian kamu. Maka pergilah rombongan tadi, memang lalu sungguh kota Madinah. Tapi bila lalu sahaja, Rasulullah arah sahabat pergi tahan, tengok-tengok terlepas. Oh, aligi terlepas dah. Lepas tu Rasulullah suruh tengok, takut-takut Ali balik pula. Cuba tengok-tengok Ali balik, macam mana bila dia datang. Kalau datang tahu baik bulan balik, beritahu, kita akan tahan rombongan ini dan kita hanya mengambil hak kita sahaja. Lalu dalam keadaan macam itu, dan apabila sahaja mendapat berita mengenai kepulangan mereka, maka baginda Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya, apa yang Nabi suruh, keluarlah, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu harta ghanimah, harta rampasan perang. Keluarlah, kerana moga-moga Allah Ta'ala tunaikan permintaan, moga-moga kamu mendapat harta rampasan perang ghanimah tadi. Maka Nabi pun suruh sahabat keluar, tapi tunggu dia balik. Bila dia balik tu daripada rombongan tu? Kalau tak silap minggu depan dia balik. Jadi kita sambung cerita ini minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.